Kita bawakan kepada anda Dr. Chin Shih Chun, Presiden Persatuan Perubatan Estetik Malaysia dengan topiknya melawan mitos tentang perkhidmatan estetik. Selamat datang Doktor. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Okey. Baik, kita nak bicara tentang satu kes minggu lalu sebenarnya yang menggeparkan negara bila menurut satu laporan akhbar seorang wanita berusia 23 tahun meninggal dunia akibat membuat rawatan sedut lemak ataupun liposuction. Di salon kecantikan di Ceras, iaitu kalau spesifiknya pada 17 Oktober macam gitulah dan beliau pengsan selepas disuntik bius oleh juru kecantikan. Maksudnya dikatakan macam pakar kecantikan macam gitulah dan dihantar ke hospital, kemudian disahkan meninggal dunia di hospital. Jadi kita nak tahu dulu Doktor, liposuction kita selalu sebut iklannya pun Liposuction itu ialah satu prosedur yang amat invasif. Jadi sepatutnya dibuat di pusat perkhidmatan seperti klinik ataupun hospital yang berdaftar. Jadi kes yang diwar-warkan ni ialah dibuat di satu pusat kecantikan di Ceras, ya tak silap saya. Jadi tempat tu memang dah salah. Jadi tempat dia dah salah dah. Tempat dia dah salah. Orang yang buat tu pun salah, ya. Liposuction ni satu prosedur medical, ya, medical procedure. Jadi patut dibuat oleh pengamal perubatan yang berdaftar, seperti pakar plastik ke, pakar pembedahan ke, atau doktor yang bertauliah di tempat yang didaftar oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi dua kesalahan besar. Satu, tempat yang tidak didaftar. Kedua, dibuat oleh orang yang bukan pengamal perubatan. Jadi bila dah berlaku tu, insiden tu berlakulah. Bila dibagi buat bius di tempat sedih, ya, dia meninggal di hospital. Baik Doktor, bila kita sebut perkataan salah ni, lebih kurang 10 kali kita menyebut tentang tempat yang salah, orang yang salah, dos yang salah contohnya disebut. Tapi sebagai masyarakat, sebagai pengguna, kita rasa bila satu-satu perkhidmatan ditawarkan, kita kadang-kadang tak semak mulut kita. Kita cakap, dia boleh buat. Maksudnya ini memang selamat. Bila tak kisahlah pusat kecantikan ke apa tawarkan, mungkin dengan harga yang lebih berbaloi dan sebagainya. Jadi orang macam boleh buat ni. Jadi apa sebenarnya yang kita kena tengok dulu sebelum kita nak buat salah satu rawatan? Ya, betul. Cakap Rafa tu, ya. Sebab sekarang social media, lepas tu apa ni yang dikata ni, advertisement ni berleluasa, ya. Jadi ramai orang tu tengok harga murah semua, lalu pergilah kan. Tengok sebab nak murah, nak cantik semua. Tapi kita kena periksa dulu latar belakang tempat tu berdaftar. Kita boleh cek di laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia, sebab semua perkhidmatan kesihatan ni ada didaftarkan, ya, Private Healthcare and Facility Act. Jadi kita kena cek dulu, sebab kita sebagai pengguna pun mesti jadi pengguna yang bijak. Ya. Okey, lepas tu boleh cek di Malaysian Medical Council punya website, ya. Tengok doktor tu betul ke doktor yang buat tu. Tak masuk akal, ya, kalau kita nak buat sesuatu prosedur perubatan tu pergi ke tempat bukan klinik ataupun bukan hospital. Jadi kita pun ada some responsibility lah. Kita kena tengok dulu, cek dulu. Lepas tu satu lagi kita boleh tanya. Kalau kita dah sampai tempat tu, kita nak buat, kita macam tak pasti sangat. Jadi kita tanyalah orang tu, you ni doktor ke tidak? Premis you ni didaftar oleh Kementerian Kesihatan tidak? You pakar dalam bidang ni ke tidak? Jadi kita boleh tanya. Kita ada hak sebagai seorang pengguna tu, kita boleh tanya balik. Jadi tanya. Kadang-kadang bila kita pergi satu-satu pusat kecantikan ni ceritalah reka-reka pusat kecantikan. Wow, banyak ditampas sijil-sijil semua kan. Kita sebenarnya pakar estetik. Kita dah menghadiri kursus 2 hingga 3 minggu. Kita adalah pakar. Adakah benar Doktor? Tidak sama sekali, ya, Raifah. Perjalanan untuk jadi seorang pengamal perubatan estetik ini lama, ya. Mula-mula kena pergi buat STPM atau A-level ataupun matrikulasi, itu 2-3 tahun. 2 tahun, ya. Lepas tu masuk universiti pun 5 tahun. Bukan semua orang boleh keluar, ya, sebab susah. Jadi bila dah keluar tu kena pergi
bekerja dengan kerajaan pula ya, under Ministry of Health ke Ministry of Defence, Ministry of Higher Education, itu pun 4 tahun. Dan 4 tahun tu kena keluar kerja di pihak swasta. Selepas 3 tahun baru boleh ambil peperiksaan untuk menjadi seorang pengamal perubatan estetik. Ya, ada Viva, lepas tu ada MCQ, lepas tu ada Viva. Jadi bila dah lulus semua tu baru kita boleh dapat sesuatu yang kita panggil LCP, Letter of Credentialing and Privileging. LCP ni baru kita boleh didaftarkan sebagai seorang pengamal perubatan estetik. So jauh. 12 Jadi tahun ya sekurang-kurangnya masa 5, 4, 3. Itu pun kalau semua smooth journey, ramai yang terkandas di sini sana ya. Dan peperiksaan tu memang susah ya. Kurang dari separuh yang lulus. Ya. Okey, untuk anda yang sedang mendengarkan kami, sekiranya anda ada sebarang soalan mengenai perkhidmatan estetik, ataupun anda nak cuba tapi anda takut, ataupun anda nak tanya mitos ke, fakta ke tentang apa yang anda tahu, anda boleh hubungi kami 0326927939 ataupun tinggalkan soalan anda di laman Facebook. Kami bawakan kepada anda Dr. Chun, Presiden Persatuan Perubatan Estetik Malaysia, dengan topiknya melawan mitos mengenai perkhidmatan estetik. Kes yang kita angkatkan ialah berkaitan dengan seorang wanita yang meninggal dunia akibat nak buat rawatan sedut lemak di Salon Kecantikan pada 17 Oktober yang lalu. Beliau pingsan selepas disuntik ubat bius dan juga dihantar ke hospital, kemudian disahkan meninggal dunia. Itu satu kes yang kita angkatkan. Tapi mungkin ada banyak kes-kes lain. Kadang-kadang doktor orang malu nak bagi tahu. Kan? Pergi-pergi tak jadilah, tak tahu dia sedut apa contoh, tapi sebab tahu dah salah dia tak mengadu contohnya dan kita tengok satu lagi sudut yang mana prosedur perubatan estetik dengan invensif terkawal ini, adakah selamat dilakukan oleh individu tanpa latihan perubatan yang sah. Dia kata pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya dah buat benda ni 38 tahun pengalaman. Jadi saya kena beritahu itu memang mitos lah, tak benar ya. Jadi kalau kita ada pengalaman tu, tapi pengalaman kita berlainan. Umpamanya kita nak bagi injection tu ialah suatu prosedur medical, a medical procedure. Kita tak boleh inject sini sana saja sewenang-wenangnya. Jadi kalau kita pergi ke seorang doktor, dia dah belajar, ada anatomi, fisiologi, panjang dia punya. Jadi bila ada masalah, bila ada komplikasi, kita tahu macam mana nak rawat. Ada emergency trolley, ada oksigen, kita tahu nak hantar ke hospital mana. Jadi kalau seorang tu bukan seorang perubatannya, dia punya background tu not a medical background, macam mana mereka nak atasi? Bila cucuk, semua orang boleh cucuk, tapi bila ada masalah, macam mana ya? So saya nasihat mereka tu periksalah latar belakang orang yang buat prosedur tu. Jadi periksa latar belakang dan tidak semua orang sebenarnya boleh melakukan prosedur perubatan estetik ini doktor. Baik, mitos yang ketiga. Prosedur perubatan estetik boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Saya tengok doktor, dia kata mobile, boleh datang rumah, ataupun kalau nak buat dekat hotel, boleh juga, ataupun cucuk je drip tu, boleh pergi jalan-jalan, dah siap nanti dia keluarkan balik. Betul ke doktor? Kita nak buat appendectomy, adakah kita pergi ke rumah seseorang tu? Jadi sama, prosedur estetik ni ialah satu prosedur perubatan. Jadi dia mesti dilakukan di sebuah klinik yang didaftar ataupun di sebuah hospital yang berdaftar oleh seorang pakar ataupun doktor perubatan. Jadi tak masuk akal ya kita nak buat hotel. Itu kita ambil risiko yang terlalu tinggi ya. Seperti yang kita kata tadi, kalau kita buat sesuatu nampaknya macam biasa je, inject fillers ke, inject botulinum toxin ke, inject saja, semua orang boleh inject. Tapi bila berlaku masalah, bila you ada alahan, for example anaphylaxis, you terus collapse, siapa nak ubat you? Betul kan? Kalau you inject di tempat yang tak betul, boleh melibatkan masalah lain, infection kulit yang teruk, ataupun kalau silap-silap dia
boleh membawa pada masalah yang besar sampai buta, sampai necrosis of the skin, sampai stroke sekali. Jadi kita kena lebih prihatin, lebih berjaga-jaga di dalam hal ni. Okey, sebabkan doktor adalah presiden doktor estetik kan. Saya nak tahu doktor, kan ada yang buat drip tu, dia kata vitamin C lah, benda lah. Saya rasa dia bukan dekat klinik lah, dekat selalu kecantikan dan sebagainya. Dia boleh ke doktor? Betul ke mereka ni berdaftar dan sebagainya? Sebab dia punya iklan tu sangat banyak. Kadang-kadang saya sendiri tak boleh nak melawan. Untuk macam nak buat, tak nak buat. Macam tu. Memang tidak boleh buat vitamin C drip di sini ya. Vitamin drip tu boleh lah, sebab ada vitamin drip yang memang didaftar di hospital, yang you tengok pesakit yang ternak, mereka ada vitamin drip, semua ada vitamin B and things like that. Kalau yang saya rasa yang luar tu ialah unregistered product. Jadi kata drip untuk putih. Betul ke doktor? Dia kata 2 kali drip je kita dah boleh putih dah macam baju doktor. Tak masuk akal ya. Kalau you ambil sesuatu yang you drip 2 kali jadi putih, mesti ada kesan sampingan. Kesan sampingan kepada buah pinggang kita, kepada liver dan sebagainya. Jadi ubatnya kebanyakan tu memang unregistered product lah. Jadi setiap ubat-ubat yang doktor buat tu dia register under NPRA, National Pharmaceutical Bureau of regulation ya. Jadi pentingnya kita ambil berat tentang hal ni. Okey, banyak perkara sebenarnya yang perlu kita lihat sebelum kita nak buat sesuatu kepada tubuh badan kita, nak tambah ke nak kurangkan ke. Ni semua ni kena kita lihat. Baik, mitos yang keempat kita tahu doktor. Rawatan dilakukan oleh doktor tidak akan berlaku komplikasi. Betul ke? Tidak betul. Salah lagi. Itulah yang dinamakan mitos ya, Raifa. Ya, walaupun prosedur tu dilakukan oleh doktor, boleh juga mendapat masalah atau komplikasi. Tetapi orang yang paling baik untuk mengatasinya ialah doktor. Dia ada pengalaman, dia ada pelajaran, jadi dia tahu how to detect the complication when it's occur in the first place. Jadi mereka boleh terus di dalam hospital atau klinik tu, dia ada troli kecemasan, ada oksigen, ada intubation facilities dan berbagai-bagai lagi ubat-ubatan yang untuk emergency ya. Kalau patient tu collapse, kita kena resuscitate patient tu, ataupun tak boleh, kita boleh hantar ke hospital yang berkenaan kepada pakar yang berkenaan yang betul. Kita boleh handle the emergency dengan segera. Jadi itu lain, bukan tak ada komplikasi. Di mana-mana pun ada komplikasi. Tetapi how do you handle this emergency when it occurs? Itulah antara hidup dan mati. Jadi betul lah, walaupun komplikasi itu boleh berlaku di mana-mana, tapi lebih baik berlaku di tangan orang berpengalaman. Sebab dia tahu macam nak handle situasi tu nanti. Okey, seterusnya. Semua produk dan alatan teknologi perubatan estetik adalah sama? Tidak sekali ya. Kita ada Medical Devices Act, kita ada National Pharmaceutical Bureau Regulatory Agency ya. Semua ubat-ubatan yang kita pakai itu mesti didaftar ya, ada MAL, ada notification, dan mesin-mesin yang kita pakai itu under Medical Devices Authority didaftar juga. Jadi saya kena tekankan ya, sesuatu medical device tu tak sepatutnya berada di tempat yang bukan medical facility, seperti di tempat kecantikan, di hotel, di rumah dan di mana-mana. Jadi mereka tidak boleh pakai. Kita ada peraturan yang sedia ada. Jadi kita kena ikut peraturan ni lah. Tidak boleh pakai mesin-mesin yang medical device ni di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Dan tak semua mesin tu sama ya, ada different grade ya. Medical device completely different. Memang tidak akan ada satu macam liposuction machine di tempat selain dari pusat rawatan kesihatan. Okey doktor, ini pun nak kena bagi tahu juga. Kadang dia tak faham yang mana boleh dapatkan rawatan di pusat kecantikan, yang mana perlu dapatkan rawatan di klinik ataupun doktor pakar estetik. Contohnya sedut lemak. Lagi apa lagi yang kita kena dapatkan rawatan di doktor pakar? Tu tak boleh buat dekat pusat kecantikan. Okey, senang ya. Apa-apa yang kena suntik ni memang perkhidmatan kesihatan.
perkhidmatan perubatan. Kalau macam nak tajamkan dagu ke apa semua tu? Ya betul lah, itu adalah satu medical procedure. Kita takkan kita nak panjangkan dagu, mancungkan hidung tu di pusat kecantikan ya. Itu memang is a medical procedure. Medical procedure perlu dibuat di sesuatu pusat yang ada di daftar oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. So ada klinik, ada hospital dan lain. Walaupun ada klinik berlainan, ada juga klinik yang ada LCP ya, Letter of Credential and Privileging di dalam estetik. Jadi kita have to investigate lah, kena check betul-betul. Ini bukan benda-benda yang main-main ni doktor, sebab sekarang ni sangat banyak pusat kecantikan yang menawarkan macam-macam rawatan. Jadi kalau saya sebagai pengguna, macam mana saya nak semak premis tu berdaftar ke tak, sesuai ke tidak, mereka doktor pakar ke tidak? Kita boleh check di laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia ya. Ada ke premis tu ialah satu klinik ataupun hospital yang didaftar ya oleh Private Healthcare and Facility Act. Lepas tu dekat Malaysia Medical Council kita boleh check yang seorang tu adalah seorang pengamal perubatan atau tidak. Adakah seorang tu pakar ke tidak? Adakah seorang tu pakar plastik surgery ke tidak ya. So semua tu boleh diperiksa di sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia. Semuanya boleh sebenarnya untuk disemak lah Jadi kalau kita macam nak buat pilihan, okey, jadi kita boleh layari http medicalprac.moh.my .gov.my. Ya. Jadi boleh cari kat situ. Salah satu cara lagi ialah boleh pergi ke laman Facebook ya, Malaysian Society of Aesthetic Medicine. Ya, MSAM ya. Jadi sana senang sikit. You nak cari, kita ada satu senarai klinik-klinik yang berdaftar di dalam perkhidmatan estetik ni. Jadi kalau you nak cari kat laman sesawang KKM tu, mungkin you kena cari sikit lah kan, kena berusaha sikit. Tapi kalau you pergi ke Facebook Malaysian Society of Aesthetic Medicine, you boleh cari dengan lebih senang lah. Okey, saya sebab anak-anak dah ada doktor yang pakar tentang estetik kan, mungkin kita boleh kongsi sikit. Kita dah jawab dah semua mitos yang ada ni kan. Okey, tapi kita nak tanya doktor, selalunya kalau misalkan telah kita buat rawatan kecantikan, contohlah kita bila dah buat rawatan kecantikan, kita mungkin akan tukar pakai produk-produk tertentu yang dicadangkan oleh doktor. Okay. Berapa lama kesan akan dapat kepada kulit muka kita? Sebab selalu orang pakai 3 hari doktor, tak berkesan, buang, mengamuk. Acute-nya terus boleh ada kesan sampingan. Ada yang kronik ambil masa lama. Tetapi untuk macam kesan ada the effective use of yang produk-produk ni memang ambil masa lama ya. Tak logik kalau 2-3 hari tu dia jadi putih, 2-3 hari tu dah jadi cantik. Memang amat berbahaya. Jadi kita kenalah be patient ya. Kena sabar-sabar, pakai ikut cakap doktor. Lepas tu kena follow up balik. Sebab ada sesuatu produk yang tu tak boleh pakai terlalu lama. Kita kena taper off, kena stop. For example, hydroquinone, things like that. Jadi dia tak, untuk kesan cantik tu dia bukanlah 2-3 hari, tapi mungkin akan ada kesan sampingan serta-merta. Ya, betul. Dan kerana itu kita kena jumpa doktor pakar estetik yang bertauliah. Ya, betul. Betul tu Ya. Ni macam tengah recap ni. Okey. Nasihat doktor kepada halayak ramai, sebab sekarang ni memang sangat banyak pusat kecantikan. Dia kan tahap kalau kat satu blok kedai tu ada berat tentang rawatan estetik ni ya. Rawatan estetik, terutamanya rawatan estetik doktor ya, medical estetik. Seperti kalau kita nak ambil injection, dermal filler, botulinum toxin, ataupun kita nak buat laser seperti itu, kita harus pergi ke klinik untuk buat perkhidmatan ni. Lepas tu kita kena check latar belakang premis tu. Adakah premis tu didaftar ke tidak? Adakah itu seorang doktor yang bertauliah ataupun tidak? Jadi kedua-dua ni penting. Kita kena ambil berat sebab itu adalah kesihatan kita. Itulah adalah nyawa kita. Jadi kita tidak boleh ikut saja ya, ikut arus apa ni ya, seperti advertisement semua ni yang terlalu menarik perhatian. Jadi
ada setiap orang, setiap tempat tu ada dia punya peranan. Kalau juru kecantikan tu ada peranan dia. Dia boleh buat macam facial, dia ada buat prosedur yang non-invasive. Yang pakar tu pula buat macam rawatan surgery kan, itu adalah bidang pakar. Plastic surgery, liposuction, breast enhancement, semua tu untuk membesarkan payudara. Jadi itu adalah di bidang plastic surgery ataupun pakar surgery yang lain. Jadi semua tu ada tempatnya. Jadi kita harus tahu di mana tempatnya. Okey, doktor. Saya nak rekod juga benda ni sebab ni penting ni, doktor. Sebagai pakar estetik, doktor. Sekejap saya buka video. Okey. Doktor, benarkah kan macam sekarang ni ada macam-macam ubat sapuan lah yang kata kalau sapu ubat ni kita boleh menurunkan berat badan contohnya. Kalau kita minum ni detox akan keluar semua kekotoran-kekotoran dalam badan. Benarkah, doktor? Banyak tu adalah produk kesihatan saja ya. Jadi itu memang akan menolong kita untuk macam mengurangkan berat badan sedikit sebanyak lah ya. Even sapu-sapu tu pun boleh, doktor? Sapu-sapu keluar, bukan lemak sebenarnya. Jadi bila kita nak kurangkan berat badan, nak kurangkan lemak tu, biasa kita jumpa doktor lah. Mereka boleh bagi ubat yang berkaitan, ubat yang sesuai ya untuk setiap individu. Lepas tu kalau betul-betul ada surgical case, dah terlalu banyak lemak, kita nak sedut lemak, pergilah jumpa pakar plastik surgery kan. Begitulah, ataupun bariatric surgery ya. So semua tempat berlainan. Kita boleh minum tu tak apa, tapi make sure benda tu berdaftar lah, ada notification, benda tu tak memudaratkan kepada badan kita. Kita minum tu. Jadi yang sapu-sapu tu okey lah, dia sapu yang keluar tu air, dia bukan lemak, peluh sebenarnya. Peluh biasanya lah. Okey, biasanya peluh. Jadi janganlah sapu banyak sampai melecur tu panas. Okey, doktor mungkin ada laman sesawang ke yang mungkin pendengar kita boleh tengok kalau ada sebarang soalan nak diajukan kepada doktor? Yang paling senang tu pergi Facebook lah, Malaysian Society of Aesthetic Medicine. Lagi satu yang kita ada 3 persatuan profesional ni, Malaysian Society of Aesthetic Medicine, Persatuan Doktor Estetik Berdaftar Malaysia dan Malaysian Society of Plastic and Reconstructive Surgery. Ini adalah di dalam satu yang kita panggil Aesthetic Public Awareness Campaign ya. So kita ada satu komiti. Jadi you boleh hantar soalan ataupun komplain kepada APAC Committee, APAC_COMMITTEE@gmail.com. Saya ulangi ya, APAC Committee, APAC_COMMITTEE@gmail.com. Jadi bila kita terima aduan ataupun komen-komen tertentu, kita akan hantar ataupun kita akan tujukan kepada agensi-agensi yang berkenaan. Okey. Baik, jadi itu antara cara bagaimana untuk menghubungi pihak doktor untuk kita tahu dan dapatkan pakar estetik yang benar-benar bertauliah. Ini semua untuk kepentingan diri kita sendiri. Ini melibatkan nyawa seperti doktor kata di awal tadi. Baik, terima kasih doktor, kita ucapkan atas perkongsian yang sangat bermakna dari saya ni. Dr. Chin Choh, Presiden Persatuan Perubatan Estetik Malaysia bersama dengan kita dengan topiknya melawan mitos tentang perkhidmatan estetik. Terima kasih doktor. Terima kasih. Dan untuk anda terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda.